وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Amir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yuhaddits anna abahu haddathahu أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ قال: جعلته أخفى مكان، علمت أنه يخفى عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك شربته؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما شربت الدم؟ wailun linnas minka wa wailun laka minan nas. Qala Abu Salamah: fahaddathtu bihadha Aba Asim faqala: kanu yarawna anna al-quwwa min dhalika ad-dam, atau kama qala. Hadis Hasan. Daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, hadis yang kita baca pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Amir ini anak kepada Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair adalah anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan juga isteri dia yang bernama Asma binti Abi Bakr. Abdullah bin Az-Zubair dia ni anak penakan Khadijah, anak penakan Aisyah. Oleh kerana Aisyah tidak ada anak, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada anak, maka dia ambil anak penakan dia belah. Anak penakan dia ni adalah Abdullah bin Az-Zubair. Hadis ni riwayat daripada dia. Kata dia, anna abahu haddathah
Kata Amir, bapa dia Abdullah bin Az-Zubair cerita ke dia, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Abdullah bin Az-Zubair ataupun dipanggil dia Ibnu Zubair, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah bekam, tengah berbekam. Insya-Allah saat lagi kita nanti baca tajuk kitab kita ni cerita tentang sunnah berbekam. Abdullah bin Az-Zubair ataupun Ibnu Zubair, dia pergi jumpa Nabi. Waktu dia pergi, Nabi tengah berbekam. Falamma faragha, dia kata apabila Nabi SAW selesai bekam, qala Nabi SAW, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ya Abdullah, izhab bihadzal dam. Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah, kamu ambil darah bekam aku ni, bawa pergi buang. Bekam dia keluar darah kotor. Darah kotor tu Nabi kata dekat Ibnu Zubair kepada anak angkat dia ni, Nabi kata, Abdullah, ambil darah ni pergi buang. Fa ahriqhu haitsu la yaraka ahadun. Nabi kata pergi buang di tempat yang sekira-kira siapa pun tak nampak. Sebab Nabi SAW takut kot sekali lagi kalau ada orang nampak, mereka nanti kutip ambil. Sebab benda ni mai daripada tubuh Nabi SAW. Nabi ambil darah bekam dia, Nabi bagi ke anak angkat dia dekat Abdullah ibn Zubair. Nabi kata kat dia, ambil darah ni pergi tempat yang orang tak nampak, pergi buang darah bekam ni. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amida ila dam fasharibahu. Dia bawa darah tu, darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi sampai satu tempat, agak-agak Nabi tak nampak dia minum darah tu. Ini Ibnu Zubair. Nabi suruh dia ambil pergi buang tempat yang agak-agak orang tak nampak, pasal takut orang ambil makan darah Nabi. Tengok-tengok dia Dracula. Rupanya dia yang makan. Dia bawa, dia pergi tempat, dia beralih kiri kanan tak ada orang, dia minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a, balik mai ke Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sana'ta. Bila mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, Nabi kata, ya Abdullah, hang buat apa dengan darah aku? Ini nak bohong dengan Nabi ni. Nabi kata, ma sana'ta, hang buat apa dengan darah yang aku suruh pergi buang tadi? Qal, kata Ibnu Zubair, dia kata, ja'altuhu akhfa makan, alimtu annahu yakhfa 'anil nas. Dia kata, saya bawa pergi satu tempat yang memang tempat tu tersorok. Akhfa makan, khafi, tersembunyi. Aku bawa darah tu tadi pergi tempat yang tersembunyi, yang aku tahu siapa pun tak tahu tempat tu. Mohong tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka syaribtah. Nabi kata, jangan-jangan hang minum apa darah tu. Nabi kata. Qal, kata Ibnu Zubair, dia kata, na'am. Dia kata, minum. So dia tahu dah tak boleh bohong dengan Nabi SAW, tak boleh bohong. Bila Nabi kata, jangan-jangan hang minum darah tadi, dia kata, na'am, betul. Qala Nabi SAW, lima syaribta dam. Nabi kata, pasal apa yang hampir minum darah tu? Ad-dam. Tuan-tuan, baru ni kan riuh cerita nama Damia. Allah tak pasal-pasal, satu Malaysia riuh. Saya ni bagi nama anak Damia ni macam mana, tak apa ke? Kan? Damia ni daripada perkataan dam, daripada darah.
damia, darah. Itu macam mana saya dah buh dah buh dah buat macam mana? Kalau pi tukang nama pun dia buh kuih siput tu, dia kan padam, dia tak boleh padam dah, dia buh kuih siput tu. Elias, damia, Elias, bamia. Kalau di Pulau Pinang, bamia dia cicah dengan roti mengali, kan? Jadi dia asal ataupun kata dasar dia ataupun root word dia ialah dam, dan dia boleh ditulis dal mim ya, baca dia damia, tempat darah keluar. Okey, baik. Nabi SAW kata dekat Ibnu Zubair, dia kata qala lima syaribta dam, pasal apa yang kamu pergi minum darah tu? Nabi kata, aku suruh buang. Nabi kata wailun linnasi minka, Nabi kata celakalah manusia daripada kamu. Nabi kata wa wailun laka minan nas, dan celakalah kamu daripada manusia. Nabi kata macam tu. Aku suruh hang ambil darah bekam ni pi buang di tempat yang orang tak nampak. Hang pi tempat tu, hang pi minum darah ni. Celakalah orang dengan hang dan celakalah hang dengan orang. Nabi kata. Qala Abu Salamah fahaddastu bihadha Aba Asim. Abu Salamah kata dia cerita hadis ni kepada Abu Asim. Dia kata ni cerita hadis tentang Ibnu Zubair yang Nabi suruh dia pergi buang darah bekam, tiba-tiba dia pergi minum darah tu. Bila balik main, Nabi tanya dia, mula-mula dia bohong Nabi, lepas tu dia mengaku. Dia kata dia minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kata dekat dia, celakalah orang dengan hang dan celakalah hang dengan orang. Cerita dekat Abu Asim. Faqala, kata Abu Asim, dia kata kanu yarawna anna al-quwwata min dhalika ad-dam. Abu Asim ni bila dia dengar benda tu, oh, dia kata no wonder, orang putih kata begitu. No wonder, dia kata patutlah, dia kata Ibnu Zubair ni betul-betul dia jadi satu orang yang kuat, yang ada kekuatan kerana berkat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa hal yang kata Ibnu Zubair ni jadi kuat? Adakah dia jadi badang zaman tu, makan muntah apa kan? Ibnu Zubair, kita kata tadi, dia anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ni adik-beradik belah Khadijah. Anak Az-Zubair bin Al-Awwam dengan isteri dia yang bernama Asma binti Abi Bakr. Asma kakak kepada Aisyah, depa anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pak dia, pak kepada Ibnu Zubair dengan mak ni dua-dua ada sangkut dengan orang hebat-hebat. Dan dia pula beranak di Quba. Semasa mak dia Asma hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila dekat dah nak sampai ke Madinah, singgah di Quba, di situ dia beranak kepada Ibnu Zubair ni. Dan dia adalah anak hijrah yang pertama lahir. Dan dengan lahirnya dia ni membatalkan cakap-cakap yang disebarkan di Madinah, kata siapa yang ikut Nabi Muhammad berhijrah semua akan ditakdirkan mandul, tidak ada anak. Dengan lahirnya dia di Quba, bermakna cakap-cakap orang-orang yang tak suka Islam ini terbatal, kerana dia dilahirkan daripada perut satu orang perempuan yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kecil-kecil sudah tunjuk hebat yang kata Ibnu Zubair ni. Kecil-kecil sudah tunjuk hebat. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni digeroni, bukan sahaja pada zaman dia belum Islam di Makkah, lepas dia hijrah ke Madinah pun dia digeroni. Digeroninya Sayyidina Umar ni sampai kalau sekiranya dia keluar dalam pekan di Madinah ni, budak-budak haduk main nampak Sayyidina Umar lari balik rumah. Ni Sayyidina Umar ni dia orang macam tu. Dia ada, orang Arab kata waqrun ni, dia ada hebat, dia ada penggerun. Dia ada penggerun. Dia keluar, budak-budak tengok dia lari.
Tapi Ibnu Zubair, Abdullah bin Az-Zubair yang kita baca hadis yang kata minum darah bekam Nabi ni, Ibnu Zubair bila Umar mai, budak-budak lain semua lari, dia tunggu. Sayyidina Umar tanya dia, Sayyidina Umar kata, "Ya Abdullah, kamu tidak lari macam orang lain lari?" Dia jawab balik, padahal dia budak lagi pada masa tu. Dia beranak pada masa hijrah, tuan-tuan. Sayyidina Umar naik jadi khalifah, dia umur baru berapa? Baru belasan tahun. Budak-budak lagi. Dia jawab dekat Sayyidina Umar. Dia kata, pasal apa saya nak takut dekat Amirul Mukminin? Saya tak buat salah. Dia kata. Umar tepuk belakang dia. Umar kata, hang akan jadi orang hebat satu hari esok. Benda tu dicatatkan tentang kehebatan Abdullah bin Az-Zubair ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila habis zaman Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Osman sudah wafat, Sayyidina Ali bin Abi Talib sudah wafat, naik zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Bila naik zaman pemerintahan Bani Umayyah, dia start lawan kerajaan Bani Umayyah. Dia lawan. Sehinggalah sampai pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan. Mai zaman pemerintahan Khalifah Malik bin Marwan, mai pada zaman tu dia lawan khalifah dan dia menguasai Makkah. Abdullah bin Az-Zubair dia lawan khalifah Malik bin Marwan dan dia berjaya menguasai Makkah, sehingga kan khalifah pada masa tu hantar Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi suruh pergi serang Ibnu Zubair yang berkuasa di Makkah pada masa tu. Pada zaman dia lah Kaabah runtuh kerana diserang oleh tentera Hajjaj. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Hajjaj. Ni anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh oleh Hajjaj dan mayat dia disula di satu kayu. Mak dia yang kata Asma binti Abi Bakr pada masa tu umur sudah hampir 100 tahun. Kakak kepada Aisyah, kak ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur hampir 100 tahun. Dia pergi tengok mayat anak dia kena sulah oleh Hajjaj, panglima tentera yang zalim dan kejam ni. Dia pergi tengok anak dia, dia boleh tahan hati dia, sedangkan umur dia sudah hampir 100 tahun. Dan satu riwayat kata dia bawa anak dia pergi ke Madinah dan kebumikan di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itu Ibnu Asim dia kata kanu yarawna annal quwwata min dhalika dam. Dia kata ramai para sahabat Nabi berpendapat kuatnya Abdullah ibnu Zubair ini, jadi hebatnya Abdullah ibnu Zubair ini kerana berkat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia minum itu. Itu yang balik kepada kata-kata Nabi. Nabi kata celakalah orang kerana hang dan celakalah hang kerana orang. Itulah kesudahan dia. Dia menemui kecelakaan. Dia mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis hasan. Ulama bincang tentang hadis ini. Bolehkah minum darah? Perbincangan. Bolehkah minum darah? Kalau tak boleh, bolehkah minum darah Nabi? Itu perbincangan satu lagi. Okay. Minum darah for sure memang tak boleh, haram. Sebab darah itu disebut dalam Quran, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dan juga daging babi. Maknanya makan darah, minum darah itu haram. Tidak ada perbincangan lagi. Habis itu minum darah Nabi ini macam mana? Itu perbincangan yang kedua. Minum darah Nabi juga adalah satu benda yang dilarang. Maksudnya Nabi tak suruh, bahkan Nabi larang. Tapi ada beberapa orang sahabat minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Ibnu Zubair. Dan ada mai satu riwayat lagi cerita bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan kita pernah dengar nama Abu Sa'id
Al-Khudri, sahabat Nabi yang terkenal dan rawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia bernama Malik bin Sinan. Bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud. Dan kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera teruk di dalam perang Uhud. Malik bin Sinan, bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dia pergi tengok tempat luka Nabi, dia isap tempat luka Nabi itu. Dia isap darah tempat luka Nabi itu sampai dalam riwayat kata jadi putih tempat luka Nabi itu. Dia isap darah Nabi dan dia telan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Malik bin Sinan, Nabi kata luah balik darah tu. Dia kata balik dekat Nabi, dia kata aku tidak akan luah, darah tu dah masuk dalam perut aku. Dia kata balik dekat Nabi, aku tidak akan luah dan aku tidak akan muntahkan darah ini, dan darah ini telah masuk ke dalam perut aku, dia kata. Nabi SAW kemudiannya kata dekat sahabat-sahabat yang lain, Nabi kata kalau hampa nak tengok ahli syurga, tengoklah Malik bin Sinan. Tapi ulama hadis kata itu bukan maksud kata boleh minum darah Nabi, tapi maksud dia apa dia? Betul macam yang Nabi kata, akhirnya Malik bin Sinan syahid di dalam perang Uhud. Oleh kerana dia syahid di dalam perang Uhud, maka dia ahli syurga. Ulama hadis bincang tentang benda ni. Akhirnya dia kata apa? Darah Nabi juga tidak boleh minum. Tetapi sahabat yang pergi minum darah Nabi ni disebut sebagai maghlubul hal. Ulama hadis kata maghlubul hal. Maghlubul hal maksudnya keadaan itu menewaskan dia. Maksud dia apa? Keadaan sahabat yang terlampau sayang Nabi ini menyebabkan dia pergi buat benda tu. Nabi tidak suruh, bahkan Nabi suruh ludah, suruh luah balik. Maknanya Nabi tidak suruh orang minum darah dia. Tapi sahabat ni, dia sayang Nabi sampai dia jadi macam nak kata hilang pertimbangan. Dia sayang Nabi sampai jadi yang dikatakan maghlubul hal. Kita tuan-tuan, kita naik perahu, naik bot daripada Pantai Merdeka nak pergi Tanjung Dawai. Bot karam. Ataupun kalau bot tak karam pun, anak kita umur 3 tahun lompat atas perahu, atas bot, jatuh laut. Kita tak erti berenang. Kita bukan orang Pantai Merdeka. Kita pun bukan orang Tanjung Dawai. Kita tak erti berenang, tapi melihatkan anak umur 3 tahun jatuh dalam laut ni, kita terjun. Perbuatan kita secara spontan, secara tiba-tiba, anak jatuh kita terjun pi, sedangkan kita tak tahu berenang tu, itu dia panggil maghlubul hal. Keadaan itu menyebabkan kita ni jadi tak ingat dah kata kita tak erti berenang. Sayang anak tu punya pasal, kita terjun. Demikian hal huraian para ulama hadis. Depa kata sahabat ni yang kata Ibnu Zubair, dia pergi hirup minum darah bekam Nabi, dan juga Malik bin Sinan, bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yang isap darah Nabi dan telan, dan Nabi suruh luah, dia tak mau luah ni kerana maghlubul hal, kerana sayang daripada dekat Nabi tu sampai dia pergi buat benda-benda yang macam tu. Jadi hukum dia tetap tak boleh, dan dia bukan menjadi amalan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi ulama sepakat mengatakan yang kata Nabi SAW ini daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan keberkatan. Itu sepakat semua ulama. Sehingga ke satu ulama terkenal yang bernama Qadhi Iyad, dia tulis dalam satu kitab dia tulis tentang khususiat, tentang hal-hal yang khusus kepada Nabi sahaja, tidak boleh kias kepada orang lain. Keistimewaan ini Allah bagi hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kias dekat tok-tok guru kita. Apa dia? Satu, tubuh Nabi daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kata Qadhi Iyad, dia kata bersih dan suci dan berkah.
Itu khusus untuk Nabi. Jangan duk buat dekat tok guru kita, jangan duk buat dekat tok syekh kita, jangan duk buat dekat siapa-siapa yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda ini khususiat. Dia kata khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wangi. Ujung rambut sampai ujung kaki Nabi wangi. Saya kita baca hadis dia. Wangi. Sehingga kan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam wangi. Jadi kesimpulan dia apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia istimewa, dan benda ni khusus berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita kias kepada orang-orang yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahliquh wa atafa bihi ashabuh fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik, Anas kata aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah cukur kepala. Anas tuan-tuan khadam Nabi 9 tahun 10 tahun jadi khadam Nabi. Dia kata satu hari aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cukur kepala. Wa atafa bihi ashabuh. Masa Nabi cukur kepala ni, sahabat-sahabat ni mai khumun keliling. Itu kebiasaan. Tiap-tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam cukur kepala ataupun potong rambut dan sebagainya, Nabi akan dikerumuni, akan dikelilingi oleh sahabat-sahabat ada-ada ni, pakai kerumun keliling. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Depa pi kerumun ni bukan pasal apa? Pasal depa nak rambut Nabi tu jatuh ke tangan depa. Pi kerumun, orang duk gunting rambut Nabi, orang duk potong rambut Nabi, orang duk cukur rambut Nabi ni, pi kerumun ni pasal apa? Pasal nak ambil rambut Nabi tu, nak ambil simpan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Sirin radhiyallahu anhu, kata dia, qultu li'abidah indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas atau min qibali ahli Anas. Faqala abidah la an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Sirin, dia kata aku kata kepada Abidah satu, dia kata indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin dia kata aku ada simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ada simpan rambut Nabi. Asabnahu min qibali Anas atau min qibali ahli Anas. Ibnu Sirin kata ni rambut yang kami duk simpan ni kami ambil daripada Anas bin Malik. Tadi kita baca hadis, Anas kata Nabi bila cukur rambut, bila potong rambut, orang komun pakai nak ambil rambut. Anas kata dia ada simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia habaq benda ni. Ibnu Sirin kata aku dapat selai daripada rambut Nabi daripada Anas bin Malik, aku dapat selai. Abidah apabila dia dengar Ibnu Sirin kata macam tu, dia kata la an takuna indi sya'rah minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Abidah ni dia kata apa? Kalaulah aku dapat selai rambut Nabi, itu sudah tentu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia tak lari daripada apa yang disebut oleh ahli hadis, bahawa ujung rambut sampai ujung kaki Nabi penuh dengan keberkatan. Isu hari ni duk bawa rambut, pergi duk kata rambut Nabi, itu isu lain. Kalau betul itu rambut Nabi, ya, ada keberkatan dia. Tapi siapa yang boleh mensahihkan itu rambut Nabi?
Itu persoalan kedua. Okey? So kita duduk di kedudukan tak tahu. Kita tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya saya, tanyalah ustaz-ustaz mana pun, ustaz, betul ke mereka duk buat main, mereka kata rambut Nabi tu rambut Nabi, betul ke? Tak ada siapa boleh bagi pengesahan kata betul, dan tak ada siapa boleh nafi kata tak betul. Tak tahu. Cuma dari segi ilmunya ialah rambut Nabi, kalau betul rambut Nabi, ada keberkatan. Tapi yang lebih baik kita fokus bukan rambut Nabi yang tak tahu betul tak betul, tetapi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal oleh Nabi, itu yang lebih patut kita ambil keberkatan dan ambil buat amalan daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa memang rambut Nabi itu ada keberkatan dia. Yang kedua, hadis cerita tentang Anas bin Malik. Kan kita selalu cerita Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Rumah dia tang mana? Rumah dia kalau kita pergi Masjid Nabawi lah ni, arah kiblat Masjid Nabawi itu rumah dia. Dan menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Nabi tang mana? Makam Nabi tu. Keluar pergi belah depan Masjid Nabawi tu, Nabi pergi di rumah Ummu Sulaim, rumah Anas bin Malik. Nabi qailulah di rumah mereka, tidur sat sementara nak tunggu zuhur. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Ummu Sulaim, Anas duduk ada di rumah. Nabi kata macam biasa, Nabi nak lap sat, nak tidur sat. Anas tunjuk satu pangkin tempat tidur mak dia. Nabi tidur di situ. Anas cepat-cepat keluar daripada rumah, lari pergi cari mak dia. Mak dia duduk ada di market. Dia habang dekat dia, kata, mak, Nabi mai rumah kita, Nabi duduk tidur lah ni. Mak dia dengar kata Nabi mai ni, cepat-cepat balik. Bila sampai di rumah mak Anas bin Malik ataupun Ummu Sulaim ini, bila dia sampai, qad ariqa, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan berpeluh, dia kata. Wastanqa'a arquhu ala qit'ah, peluh Nabi itu keluar, jatuh di atas qit'ah, di atas satu potongan daripada kulit yang dijadikan lapik tidur di rumah mereka. Nabi tidur, lapik tidur tu buat daripada kulit. Peluh Nabi duk bergenang di atas kulit tu. Ummu Sulaim bila tengok keadaan macam tu, fafatahat atidataha, dia buka beg tangan yang dia bawa tu, dia ambil kain, dia lap peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak Anas bin Malik ni, dia lap peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'siruhu fi qarariha, lap peluh tu dia perah, simpan dalam satu bekas. Dia lap peluh Nabi yang bergenang di atas lapik kulit tu. Mak Anas bin Malik ambil kain lap, bila dah basah dia perah, simpan dalam satu bekas. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terjaga. Faqala ma tasna'ina ya Ummu Sulaim. Bila Nabi jaga, Nabi kata dekat Ummu Sulaim, mak Anas ni, dia kata dia buat apa ni wahai Ummu Sulaim? Jawab Ummu Sulaim, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, narju barakatahu lisibyanina, aku ambil peluh ni kerana kami nak ambil berkat daripada peluh ni untuk anak-anak kami di kemudian hari. Dia habaq betul kat Nabi, saya ambil peluh ni, saya lap peluh yang duk bergenang di atas pelapik kulit ni, saya nak ambil peluh ni, nak jadikan peluh ni, nak bertabaruk, nak mengambil berkat daripada peluh ni untuk anak-anak kami esok ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, asabti, Nabi kata, ya, apa yang hang buat tu betul, Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka dengan kerana itu menjadi hujjah yang kuat
bahawa apa juga benda daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diambil keberkatan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa ujung rambut sampai ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkatan dan boleh bertabaruk dengan dia. Persoalannya ialah betul ke tak betul benda tu. Itu satu topik lain. Itu satu topik lain. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi satu pengajaran kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 65. Muka surat 65. Masalah dia kata ubat yang sebaik-baik ubat itu ada dikhabarkan oleh syarak kita. Seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira ma tadawaitum bihi al-ladud was-sa'ud wal-hijamah wal-mashyu. Yang ini kita baca bulan lepas. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik barang yang boleh dibuat ubat ialah al-ladud. Satu, yakni ubat yang dimasukkan melalui mulut. Ubat yang kita duk makan buah dalam mulut, itu salah satu daripada ubat yang baik, cepat kepada orang-orang yang sakit, masuk melalui mulut. Yang kedua, was-sa'ud, yakni ubat yang dituang masuk ke hidung. Kan macam orang ada penyakit resdung, kan dia bagi ubat titik lah hidung, dia ni kaki resdung, bangkit pagi masuk pancong, jijak ayah lantai bilik ayah, bersin satu taman dengar. Dia bersin ni satu taman dengar, dia tu sendiri bersin rasa macam hidung terpelanting jatuh atas lantai. Punya teruknya resdung dia. Okey, di antara ubat dia apa? Titik lah hidung. Bila titik lah hidung, reda. Okey, jadi titik dalam hidung tu di antara jenis ubat yang dibenarkan oleh agama dan berkesan. Dua. Yang ketiga, wal hijamah, yakni buang darah kotong dengan cara bekam dan sebagainya. Tiga. Cara berubat yang ketiga ialah al hijamah, bekam, buang darah kotong. Dan yang keempatnya iaitu ubat yang memberi perut itu menjalankan nak buang kotoran yang ada di dalam perutnya dengan jalan berak dan cirit. Maksud dia apa? Makan apa? Ubat julak. Maka ubat nak bagi dia, nak flush, nak buang ni segala kotoran degil yang ada di dalam usus perut dia. Hari Sabtu lepas saya pergi satu kenduri, jumpa orang duk start, dia kena kanser usus. Orang bagus jumpa dia kata, ustaz, dia kata lama tak nampak Nabi. Dia kata saya tak apa sihat ustaz. Dia kata pasal apa? Selalu tidur nampak dia di Masjid Sultanah. Dia kata saya kena kanser usus. Masya Allah, kata. Bila tahu ni? Dia kata beberapa bulan dah lah. Stage berapa? Dia tanya. Dia kata stage 3. Masya Allah, kata. Sembanglah sikit, tanya macam mana boleh tahu lah apa semua. Dia kata tak ada satu tanda apa. Tak tahu. Kata kena kanser usus. Macam tu aja. Tak apa ustaz, dia kata. Saya wallahi, dia kata, saya cakap, daripada hari pertama saya dengar kata Dr. Mehabak kata confirm saya kena kanser usus, sampai hari ini dia kata saya reda. Dia kata alhamdulillah, saya tak izinkan lintah mai dalam hati saya, tak puas hati, saya tak izinkan. Dia kata saya fikir, kata Tuhan bagi ni pasal Tuhan nak kifarat mana-mana dosa yang ada. Dia kata, ya Allah tuan-tuan, dia boleh cakap macam tu.
Saya langsung tak rasa macam Tuhan buat satu benda tak patut kat saya. Saya langsung tak rasa. Lepas tu saya pun nak cakap apa dengan dia kan. Saya kata insya-Allah dia. Dah Ustaz, saya nak bakal Ustaz satu lagi, dia kata. Ustaz tahu, dia kata, saya hospital nak buat operation. Dia nak buang usus. Kalau buang, dia kata kena bawa beg najis, carry sebelah, sebab usus dah tak ada. So bila najis dia akan keluar, duk carry beg. 4 orang pakar, dia kata mai tengok, 4 pakar kata kena buat yang tu. Saya Ustaz, dia kata saya nampak Allah aja dah, dia kata. Saya semayang aja, saya minta dekat Allah, minta kalau boleh tak maulah macam tu, dia kata. Pasal mudarat sangat nak ibadat, dia kata. Saya tak minta lain, dia kata, saya minta jangan bagi ganggu ibadat saya, tu aja. Saya semayang, saya minta. Ustaz, dia kata, saya rasa Ustaz, Allah ni Tuhan Maha Besar, dia kata. Esok patut kena operation, masuk dah hospital, kena puasa apa semua dah, dia kata. Tentu esok mereka mai bagi tahu, kata tak boleh buat hari itu, kena postpone esok pula. Tak apa, mai pula hari yang postpone tu tak boleh pula. Bukan saya punya masalah, hospital punya cerita. Doktor ada hala bilik operation lagu tu lagu ni lah, apa, postpone lagi 3 kali Ustaz, postpone. Lepas tu baru nak operate, mereka check lagi sekali, check okey pula dah. Okey, bukan kata okey cancer tu, cancer still there, masih lagi duk ada cancer, tapi sebab yang nak kena operate buang tu, sebab tu dah tak ada. Seorang pakar mai check, panggil 4 pakar mai, semua tengok report, semua heran, semua tanya dia, semua depa kata kat dia, Haji ada buat apa ni? Pasal benda ni impossible. Pada ilmu doktor, benda ni tak mungkin boleh jadi macam ni. Daripada jadi pakar ni dah berapa puluh tahun dah, mereka tak pernah jumpa macam ni. Melukis benda tu boleh. Mereka duk tanya dia. Dia kata, saya minta kat Tuhan. Yang tu aja. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya percaya dengan Allah. Dia kata, sampai lah saya percaya dengan Allah. Dia kata. Saya kata kat dia, Haji percaya tak? Kata, Allah boleh bagi hilang kanser tu. Saya kata kat dia dulu tu, dia menangis tuan. Dia menangis. Kita percaya dah Allah boleh bagi hilang kanser tu. Kalau Allah nak, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat kalau Tuhan nak buat. Saya kata terus doa Haji. Terus doa. Saya dengar, saya nak seram tuan-tuan dengar. Betapa ada manusia yang dia minta Allah boleh bagi. Maknanya tidak ada benda yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada mustahil. Allah boleh buat kalau Allah nak buat. Macam mana Allah boleh buat macam tu, Allah juga boleh buat macam mana pun. Dia kata, insya-Allah doa Ustaz, doa kat saya. Tapi muka ni masya-Allah cantik dia ni. Muka jernih, muka orang beriman, muka orang semayang, muka yang semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata kanser usus ni, dia kena tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa satu benda nanti nak kena dekat orang yang ditakdirkan kena penyakit ni. Dia mai dalam hadis Nabi yang kita duk baca ni, dia kata apa? Di antara langkah-langkah prevention, dia kata apa? Lama-lama sekali ambil makanan julak yang boleh flush segala kekotoran yang ada dalam usus ni, flush bagi keluar, bagi bersih usus ni, tak mau bagi ada apa-apa benda. Dia kata masalah, dia mai habis tajuk tu, dia mai pula tajuk celak mata yang sebaik-baik itu pun ada diajak dan dikhabarkan oleh Nabi SAW di dalam sepotong hadis dia. Ini di antara benda yang Nabi habang untuk penjagaan kesihatan. Celak, dia kata. Di dalam hadis Nabi SAW,
Nabi SAW bersabda, Nabi kata wa khaira maktahaltum bihi al-uthmut. Ada juga dibaca ismit. Uthmut ataupun ismit, alif fa mim dal. Dia kata wa khaira maktahaltum bihi al-uthmut fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Dan sebaik-baik celak yang bercelak sekalian kamu dengan dia ialah satu benda yang dinamakan uthmut. Celak yang paling baik ialah uthmut. Tuan, dalam bahasa moden hari ini al-uthmut ataupun al-ithmit ni dia panggil sulfide. Orang putih panggil sulfide. S-U-L-F-I-D-E, sulfide. Melayu kata sulfida. Dia sejenis mineral. Anak-anak tuan-tuan mengaji sains di sekolah dia tahu. Dia ni sejenis mineral, sulfida. Color, kalau hak betulnya dia color dia dark grey. Dark grey, grey kehitam-hitaman. Tu jadi celak. Dark grey dia kata. Dan celak ataupun uthmut ataupun ismit yang terbaik ini di Asfahan. Asfahan di mana tuan-tuan? Iran. Yang terbaik hasil daripada kajian ni, di sanalah celak yang paling baik. Pasal apa pakai celak ni baik? Pasal apa? Nombor satu, sudah tentu sebab dia sunnah Nabi SAW. Itu nombor satu. Tak payah panggil saintis mai ambil masuk lab, pergi duk topong tengok apa, tak payah. Kalau benda Nabi kata baik, tentu baik. Cukup, dekat tu dulu. Cuma orang hari ini dia tidak cukup dengan Nabi kata baik, dia nak kaji, dia nak buat kajian. Bagus buat kajian ni. Pasal apa? Pasal apabila dikaji benda yang Nabi kata baik, sudah tentu finding dia ataupun penemuan dia ialah yang baik-baik. Tentu. Macam itulah halnya dengan hudud. Kalau Allah kata hudud ni baik, sudah tentu baik. Tak payah bincang. Tak payah bincang. Tak payah piduk fikir balik, sesuai tak sesuai. Tak payah. Sebab benda kalau Quran kata baik, kalau Nabi kata baik, tentu baik. Kita beriman dan kita percaya dan kita berusaha ke arah itu. Tak mau ada doubt. Tak mau ada ragu-ragu dalam hati kita, betul ke bagus, tak mau. Benda ni semua buang tepi. Kita kata pasal apa? Aku yakin kata benda ni baik. Pasal Quran bagi tahu kata baik, pasal dalam hadis Nabi kata baik. Maka benda ni tentu baik. Celak ni pun sama. Pasal apa yang kata celak ni bagus? Baik, pasal apa? Pasal dia menyejukkan mata. Dia menyejukkan mata. Dia mencerahkan mata. Saat kita nanti baca hadis dia. Ini kajian. Dia menumbuh dan melebatkan bulu mata. Bulu mata ni tuan-tuan ada orang main. Bukan kenin, bulu mata. Tuan-tuan nak tahu kata penting tak penting bulu mata ni, cuba pergi cucuh dia tengok. Kawan saya cerita, dah pasal dulu ni, cerita pilih sekali. Kawan saya petang-petang balik kerja, bakang sampah, ambil lungguk jadi lungguk sampah. Lepas tu ambil donyok, rintih donyok, rintih dengan golok perak tu, bubur bagi bumbun bagi cucuh terpadam, cucuh terpadam. Musim hujan, nampak kontena minyak petrol, petik jari. Ni duk ada, dia kata rupanya dia pergi cerok petrol, dia pergi cerok di atas lungguk sampah tadi dan dia cucuk, nyala elok lah. Nyala tu dia api slow pula, dia ambil nak cerok lagi sekali, cantik. Dia ambil cerok lagi sekali tu, sekali dengan petrol tu keluar, sekali dengan api mai kat dia. Ruh, kata sambang sekali. Dia cerita kat saya.
Bulu mata ni meringkui dia kata. Kena api. Saya duduk dengar dia cerita ni, saya pun lugut meringkui. Dia kata, kena ni. Dia kata, dia ringkui. Dia kata, sekelip mata, aku tak ada bulu mata. Dia kata. Tuan-tuan, tak ada bulu mata rupanya tak boleh celak mata. Bulu mata ni kalau tak ada, tak boleh celak mata. Tak boleh celak. Dia silau ni tak tahu nak abang. Gagah celak yang mata turun merambu. Gagah celak yang mata turun merambu. Berapa lama dia kata pakai cermin mata gelap jalan. Azab betul. Dia kata, ya Allah. Dia kata, baru tahu. Dia kata, Allah jadikan bulu mata ni tak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Tidaklah Allah jadikan semua-semua benda yang ada atas dunia ni batil dan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, minta jauh kami daripada api neraka. Dia kata tunggu sampai 2-3 bulan baru dia naik balik. Naik tu dia kata petrol tak mau tengok dah. Dia mai takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, celak boleh menyegerakan tumbuh bulu mata, dan orang yang dah ada bulu mata dia boleh melebatkan bulu mata. Begitu. Dan dia boleh menghilangkan silau celak ni. Kan tuan-tuan, orang macam saya pakai cermin mata ni, bila pergi kedai cermin mata buat cermin, power cermin satu, silau ada satu lagi. Kalau kedai optometris ni tak apa pandai, dia buat ni power betul dah, tapi bila kita pakai kita rasa uncomfortable, rasa tak comfortable. Saya apa kata? Pergi kedai lain pula cek, dia kata, oh you punya power betul, tapi you punya silau kurang 5% kurang, dia kata. Kedai lagi satu kata, ya betul kata, betul, ini silau dia lain cerita, dia kata. Cakap lagu tu Cina lah. Kita tak buat lain, dia buat satu lagi pakai cantik. Rupanya silau tu celak boleh menghilangkan silau pada mata kita. Dan celak ni juga dia boleh menjadi ubat kepada satu penyakit. Dia kata nama blepharitis. Dia tak tahu, sebut pi. Pasal tuan-tuan pun tak tahu. Apa dia ni yang kata penyakit ni apa dia? Penyakit ni dia penyakit bengkak pelupuk mata. Tengok ada setengah orang tu mata bakuk macam biji kabu. Dia ni mak dia mati ke apa kan? Bini dia mati ke apa kan, nampak sedih nak mata bakuk. Tak ada siapa mati. Mata dia kena jangkitan bakteria. Dia kena jangkitan bakteria, mata dia jadi bengkak pom macam tu. Celak mata boleh menghilangkan penyakit jangkitan pada pelupuk mata. Dia kata. Ini kajian yang dibuat. Dan juga penyakit, dia kata trikoma. Trikoma ni apa? Penyakit putih dalam pelupuk mata. Pelupuk mata ni kalau angkat naik lagu tu, kan dulu budak-budak dia main hantu-hantu sama-sama adik-beradik ni, dia buat apa tuan? Dia lipat pelupuk mata tu, dia lipat bagi jadi merah tengah tu, dia pergi kat adik dia buat lagu tu. Adik ni lari sampai terkencing-kencing. Lipat tengok dia tak merah, dia putih. Trikoma dia panggil. Itu penyakit trikoma. Dia jadi putih macam ulcer. Dia jadi dalam pelupuk mata. Juga kajian kata celak ubat dia. Dia main penyakit apa? Katarak. Penyakit selaput mata. Ramai orang kena. Juga kajian kata katarak juga boleh dikurangkan dengan memakai celak. Kita tahu benda tu, saat baru kita baca ni yang Nabi SAW kata tentang sunnah memakai celak mata. Baik. So dia kata kerana bercelak dengan usmut itu boleh mencerahkan mata dan boleh memberi terang nampak pada apa benda yang dipandang dan boleh menumbuhkan ia akan bulu mata. Dan kata Ibnu Abbas, wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqhulatun yaktahilu biha 'inda an-naum thalathan
fi kulli ain. Ini cara pemakaian dia. Dia kata, dan adalah bagi Nabi SAW, dia ada satu bekas celak. Nabi, dia ada satu bekas celak untuk nak celak mata dia. Satu bekas celak. Kan kita dulu, orang tua-tua dulu, dia ada bekas celak buat pada apa? Temaga. Budak-budak lah mana tahu? Tak ada. Kalau tunjuk kat mereka apa, dia kata, apa dia ni mak ni? Apa dia ni? Tu bekas celak tu. Kan dia buat dengan tembaga kecil, dia bol, sabuk celak dalam tu, dia ada satu besi boh tu kan, kodek-kodek ambil sapu kan, sehingga kan dalam cerita tentang sabitan kisah zina, kalau kita nak tuduh satu orang, kita kata ni dia ni berzina, kita tak boleh tuduh melainkan kita melihat perbuatan zina itu berlaku. Dia kata seperti batang celak masuk dalam bekas celak. Kalau bekas celak tak nak tengok, macam mana nak faham benda ni? Dia buat contoh tu yang kata hang tak boleh tuduh orang berzina sebarangan, tak boleh, melainkan hang tengok benda tu dan hang nampak zina berlaku seperti mana batang celak duk masuk dalam bekas celak, nampak, baru kita boleh bercakap di mulut kita kata dia ni berzina. Tak ada, hang duk diam. Jangan bercakap. Pasal apa? Hang mendedahkan belakang hang kepada sebab kerana menuduh orang berzina sedangkan gagal mengemukakan bukti dan saksi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata Nabi ada tu bekas celak tu, Nabi ada bekas tu. Dan celak Nabi dengan dia pada waktu mau tidur. Nabi pakai celak bila nak tidur, bukan nak main masjid. Kita tu dia main palit main masjid, dia pun tengok, wui tu takut. Nabi pakai celak ni bila? Nabi pakai celak dalam hadis dia kata apa? Ain dan naum, ketika nak tidur Nabi pakai celak. Dia pakai celak dan dia tidur. Macam mana pula cara Nabi pakai? Dia kata Nabi SAW pakai celak thalathan fi kulli ain. Dia kata 3 kali calit pada tiap-tiap belah mata. Nabi calit 3 kali belah kanan, Nabi calit 3 kali belah kiri. Lepas itu Nabi tidur. Itu sunnah Nabi SAW. Kita tahu kata pakai celak sunnah 1. Nak pakai bila? 2. Nak pakai macam mana? 3. Kita buat macam Nabi buat 3-3 ni, baru kita buat sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Tirmizi itu hadis hasan lagi gharib, dan ialah hadis Abbad ibni Mansur. Tajuk baru, bab ma jaa fi karahiyati tadawa bil kayyi. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah berubat dengan tunu besi panas ke badan manusia. Tunu ni apa dia? Tunu. Itu lah bahasa Melayu kita pun tak tahu. Hak Arab tu lagi senang. Dia kata bil kayyi. Kayyi ni maksud dia apa tuan-tuan? Press. Kayyi, press. Ambil besi, pakak bagi panas, tang mana tempat sakit. Tak tu yang kata kayyi, tak besi panas, press, tekan. Itu maksud kayyi. Dia kata berubat orang sakit dengan besi panas bil kayyi, dengan press, dengan tekan besi yang dah dipanaskan, tekan di tempat sakit tu. So dia main tajuk ni, dia kata apa? Bab yang datang pada menyatakan tegah, tak bagi, berubat dengan menggunakan besi panas pergi tekan di tempat yang sakit. Ketahuilah saudaraku, berubat dengan tunu besi panas. Bila sebut tunu ni maksud dia tekan besi panas di tempat yang sakit itu, ialah ubat yang keras. Dia kata ubat, kalau kita pilih untuk nak berubat dengan kayyi, dengan pi bakar besi panas pi tekan tang tu, itu cara pengubatan yang keras. Dia kata, tuan-tuan, dalam masyarakat kampung kita, kalau anak-anak terpijak paku karat, dia buat apa? Dia buat apa? Dia bakar bata. Kau ni tak ada kah? Kau belah saya sana je kah? Orang tua-tua dulu dia bakar bata. Kan dulu kita dapur kayu. Dapur kayu betul ada corong pula duk buih api. Masak nasi kan, nak buat gulai ikan temenung ke apakah, dapur kayu, bubuh kayu api, duk buih hu bagi menyala api. Dapur tu dia ada tungku. Tungku dia tu apa dia? Bata.
Bila anak pijak paku karat, bata panas tu dia ambil, lepas tu dia balut dengan kain buruk, lepas tu pergi letak kaki yang kena paku karat tu, pergi letak, pergi demah dengan bata panas ni. Itu sejenis kayi, jenis pergi letak tempat sakit bagi kena benda panas tu. Itu yang dikatakan, dia kata at-tadawa bil kayi. Itu cara kampung. Dan ada dalam masyarakat Arab dulu, dia bakar besi panas, dia pergi letak di tempat sakit tu. Okey. So dia kata itu salah satu cara berubat, tapi itu cara yang keras, dia kata. Dan berat pengobatan itu ke atas tubuh manusia nak menanggung ni. Bukan semua orang boleh tahan ni, benda panas pergi letak kat badan ni. Bukan semua orang boleh tanggung. Macam kalau zaman hari ini, orang kena kanser. Dia punya, di antara bentuk rawatan orang kena kanser ni, bentuk treatment dia apa dia tuan-tuan? Dia pakai radioterapi, dia panggil. Radioterapi ni maksud dia apa? Dia pancaran macam X-ray, tetapi dengan power yang cukup tinggi. Kita duk pergi X-ray dada ni, anak nak masuk universiti apa semua, pergi X-ray tu pancaran X-ray yang rendah, radiation dia rendah, tak ada rasa apa. Tapi yang kata radioterapi ni, dia sakit. Orang yang kena kanser, dia kena rawatan radioterapi. Na'udzubillahi min zalik. Minta kita jangan kena benda-benda macam ni. Penyakit ni tuan-tuan minta jangan kena. Pasal apa? Pasal sana ada satu hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Satu hari Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ma as'alullah. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa benda yang saya patut minta pada Tuhan? Saya nak minta apa kat Tuhan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, salillahal afwa wal afiyah. Nabi kata, hang minta dekat Tuhan, benda ni jangan lupa. Nabi kata, minta dekat Tuhan al-afwa, minta Tuhan ampun dosa kita, wal afiyah, minta sihat. Minta kat Tuhan ni apa dia? Dua benda ni minta. Satu, minta Tuhan ampun mana-mana dosa hak kita dah buat. Yang kedua, minta sihat, supaya dengan sihat kita boleh buat ibadat pada Tuhan. Ibnu Abbas tanya Nabi lagi, dia kata, ma as'alullah, lagi apa lagi yang kita nak kena minta dekat Allah? Nabi kata, salillahal afwa wal afiyah. Nabi kata, minta Tuhan ampun dosa, minta sihat. Dua kali tanya, dua kali Nabi kata lagu tu. Minta supaya Allah ampun dosa, minta supaya sihat. Pasal apa tuan-tuan? Sihat ni mahal. Kalau sakit ni, apa pun tak jadi dah. Buat ibadat pun tak sempurna dah. Jangan cakap nak pergi buat haji, jangan cakap nak pergi buat umrah, nak semayang hari-hari pun kalau sakit ni, Allahu Akbar, minta sihat. Tapi nak buat macam mana? Ada orang macam mana punya jaga pun kena sakit. Bila dah kena berubat. Ni dia duk main bagi tahu kat kita, bila dah kena sakit, dia antara cara berubatnya ialah besi panas pergi letak, tekan kat tempat yang sakit tu. Kalau zaman hari ni apa dia? Radioterapi. Pancaran X-ray yang radiasi tinggi, sakit. Kalau radioterapi tak boleh juga, dia pergi kemoterapi. Kemoterapi ni macam mana pula? Cucuk ubat tuan-tuan. Dia cucuk ubat masuk dalam badan orang yang kena kanser ni. Ubat tu nak pergi lawan dengan sel kanser yang duk merebak dalam badan ni. Ubat tu masuk pergi nak lawan kesan sampingan daripada kemo tu, daripada kemoterapi tu. Kesan sampingan dia apa dia? Dia mula muntah-muntah. Orang yang kena ubat kemo ni, dia mula muntah-muntah. Lepas tu sel darah putih, sel darah merah dia ni menurun, dia drop habis semua. Lepas tu dia mai lagi 1-2-3 minggu lepas pada kemo ni, habis semua luruh. Rambut luruh, janggut misai luruh, semua habis luruh. Jadi botak kepala. Lepas sebulan ataupun lepas 2 bulan, dia naik balik. Rambut-rambut tumbuh ni dia tumbuh balik.
Pasal apa tu dia pergi jadi roh tu? Pasal kuatnya ubat kemo ni, ubat kemoterapi ni. Ini dia antara cara pengubatan yang keras, dia kata, tapi terpaksa buat bagi orang-orang yang ditakdirkan Allah sakit. Jadi Islam bagi tahu apa? Kalau sakit dia kata terai hak ringan-ringan dulu. Jangan pi buat hak badan tak boleh tanggung, kerana takut dia membawa mudarat kepada kita. Baik, dia kata sekiranya ada ubat lain daripada tunu dengan besi panas itu, maka sayogialah ditinggalkan besi panas itu, pi cari ubat lain. Istimewa pula berubat dengan tunu besi itu mujarab ia pada setengah tempat dan tidak mujarab pada setengah tempat. Ini yang kata ubat. Tuan-tuan, ubat ni kadang-kadang sesuai dengan setengah orang, tak sesuai dengan setengah orang. Satu ustazah sama mengajar dengan saya dulu masa di sekolah, saya duduk kerja dulu. Dia kencing manis, dia punya bacaan kencing manis dia ni pukul pergi sampai 25, 26. Tapi Allah bagi kat dia satu penawar. Dia makan timun. Timun, dia pepak timun tu 2 biji, 15 minit pergi test, turun tinggal 8. Dia tak gaduh makan ubah-ubah, hospital apa semua tak gaduh. Dia yang tu ya. Dia punya bacaan kencing manis dia pergi sampai 20 lebih. Dia ambil timun dalam peti rumah tu, dia kata timun penuh. Perut, makan habis itu, makan 2 biji, perut, tunggu 15 minit, test, turun 8. Below 10. Dia abang kat kawan-kawan, ada kawan yang kena kencing mati, makan sampai 2 jam pun tak turun. Ada ubat ni dia dengan setengah orang okey, tapi dia tak okey dengan setengah orang yang lain. Ada batuk, satu orang batuk ni sampai dia tak bunyi kong-kong, dia bunyi kedekiang, betul teruk. Waktu teruk tu dia bunyi dia duk bunyi lagu tu, kan? Satu orang main abang kat dia, dia kata ni, itu saya abang dah, dia kata pakai apa? Toyu cak kipas, toyu cak kipas udang, kicap cak kipas udang, perah asal limau nipis masuk sikit, dia kata selawat 3 kali, bismillah, makan, dia kata insya-Allah, dia kata. Pasal apa? Pasal dia kalau kena, dia buat lagu tu izin Allah, lega. Dia abang kat kawan lain, habis botol besar kipas udang tu, tak dia apa. Sesuai dengan setengah orang, tidak sesuai dengan setengah orang yang lain. Samalah dia kata kih yang kata berubat bil kayyi dengan besi panas ni. Setengah orang sesuai, setengah orang tak sesuai. Dia kata dan bukanlah segenap penyakit itu boleh diselesaikan dengan besi panas semuanya. Maka ia itu menyakiti badan jua sedangkan tidak ada faedah. Dia kata sebagaimana berlaku pada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil kayyi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah dia akan sahabat-sahabat daripada berubat dengan guna besi panas dan seumpamanya. Nabi pesan kat sahabat-sahabat jangan guna besi panas nak berubat. Dan aku ada kena satu penyakit yang huduh sekali. Imran bin Husain, dia kata aku kena satu penyakit. Dia kata Allah, dia kata penyakit ni leceh betul, sudah kena kat aku. Iaitulah penyakit buasir. Tahu buasir? Imran bin Husain kena. Rupanya buasir ni bukan penyakit baru, penyakit lama. Zaman Nabi dah ada dah, kan? Zaman lah pun ada, kan? Kita tengok dia ni bangku tempat kerja dia tu, dia bubuh pilo tebal macam tu. Kita kata mengada bangku orang bagi pun dah elok dah, tapi lagi 2 lapik lagi. Tak tahu kawan ada masalah. Buasir. Dia start dengan apa? Dengan semelit. Bila masuk pergi nak buang air, dia tak mau keluar, dia duk buat bantah. Bila duk bantah, dia duk teran ni sampai satu rumah dengar dia duk rayau Allahu Akbar. Ya bunyi keluar sikit, kan? Bila dia duk paksa tu, benda tu keluar. Bila benda tu keluar, besarnya masalah nanti kena dekat orang buasir ni. Dia lagi lama dia main menanah pula dekat bahagian yang keluar tu. Dia main menanah pula. Allahu Akbar.
Dia tak mau pergi hospital untuk nak buat operasi buang bahagian yang keluar tu. Dia duk pergi cari ni segala tabib-tabib kedai-kedai bawah pokok ceri ni. Dia pergi cari. Geng ni dia buat cara dia. Dia suruh tunggin, dia ambil tali tangsi, tahu tali tangsi. Dia pergi jerat tu bahagian nak keluar tu, dia jerat. Lepas tu dia bagi satu benda suruh gigit dekat hamba Allah ni. Dia kata gigit kuat-kuat nak tu, dia rat. Tahu rat? Ini masalah lah orang hak jauh-jauh hak selatan dengar ni rat pula dah. Dia rat tali tangsi tu. Dia rat tu, putih tu bahagian nak keluar tu. Tepuk jatuh seketul. Oh tuan-tuan, ni yang kata buasir ni jangan buat pasal lah. Orang yang kena dia tahu sakit macam mana. Ni saya duk cerita ni, kalau dia kena dia berasa tu sungai tu. Dia berasa ni. Ni saya duk cerita ni, dia duk mai ni, dia duk mai. Dia sengai tu. Tambah pula dia dah pirat dah dengan tali tangsi. Lagi dia rasa. Allahu akbar. Rupa-rupanya sahabat Nabi nama Imran bin Husain kena buasir ni. Okey, kita tengok apa jadi kat dia. Qala fabtulina faktawaina fama aflahna wala anjahna. Ini kata Imran bin Husain. Kata dia, maka aku sudah kena bala, iaitu kena penyakit buasir itu. Dia kata aku kena, dia kata naya betul, dia kata pergi kena kat aku penyakit ni. Maka tiada aku dapat ubat yang huduh, maka tiada aku dapat ubat yang mudah untuk memperbuat lain daripada tunu dengan besi panas ni. Sakit ni sampai tak tahu nak buat apa, sampai leh sekali hampa mai habang apa aku buat. Dia sakit tu. Kan? Apa sakit yang paling sakit tuan-tuan? Sakit yang paling sakit. Sakit tengkok. Pasal nak paling sakit. Apa boleh dia buat lawak dengan kita tu karut betul. Mai tanya kita dengan muka serius ni. Ustaz tanya penyakit apa yang paling sakit Ustaz? Kita tengok muka dia serius. Kita pun habanglah sakit yang paling sakit sakit mati ya. Kita kata ada. Dia gelak kita. Ustaz, sakit yang paling sakit sakit tengkok lah, kita nak paling tak boleh sakit. Sakit. Apa punya orang kata? Dengar ustaz yang boleh duk main cakap macam ni kita. Yang kita kawan-kawan ni macam-macam. Ada orang kata sakit paling sakit ni sakit apa? Sakit gigi. Dia kata, Allahu akbar, sakit gigi dia berdenyut ni. Dia berdenyut ni, dia tengok orang pun kecil besar. Ayam berketuk dia turun ligan. Dia kata sakit, dia tahan tak pernah kena, tak tahu orang kena sakit, dia kata sakit gigi paling sakit. Macam-macam lah. Imran bin Husain dia kata buasir ni lah paling sakit, dia kata. Sampai dia pun tak ada arah dah ni, duk sakit buasir ni tak tahu buat macam mana. Dia kata akhirnya dia buat keputusan dia nak buh besi panas di buasir tu. Allahu akbar, ni yang kata dia ni. Maka tiada aku dapat ubat yang mudah untuk nak bagi lega ni sakit aku ni, melainkan aku pakai besi panas. Dia kata bubuh di buasir tu supaya senang. Dia kata walaupun telah aku tahu Nabi SAW tegah, tapi aku harap juga hati aku ni supaya benda ni dapat lega. Dia kata aku tahu Nabi pesan kata jangan, tapi ada orang duk main habang kat dia, kata ni hang lain apa pun tak saduk buat lah tak jadi. Hambuh besi panas tuan tu. Dia kata Nabi kata tak boleh bila aku sakit ni. Nabi mana tahu, dia kata dia pergi ambil besi panas, dia rojoh bubuh tuan tu. Rojoh tak, dia bubuh tuan tu. Dia kata mudah-mudahan, dia kata senang sehat aku dengan buh besi panas tu. Dia kata biar piah. Nabi kata tak boleh piah. Nabi kata tak boleh pasal benda ni menyakitkan, sakit piah. Dia kata janji aku lega. Dia pergi bakar besi panas, dia buh. Maka aku bakar besi panas, kemudian aku tunu tempat buasir aku tu. Tidak juga aku dapat faedah daripada tunu itu, dan tiada maju pun perbuatan yang demikian itu, melainkan dapat azab sakit yang lebih lagi. Dia kata bantah. Nabi kata jangan, hampir buat juga. Boleh panggung. Dia kata depa ni betul perkena aku. Mai duk abang kata bagus, aku bakar besi panas ni tak sabar nak bubuh pasal nak bagi lega. Buh dia kata azab dunia sudah kena kat dia. Penyakit tak lega, penyakit lain lagi tambah mai. Dia kata sudah kena macam tu. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih.
Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Uqbah bin Amir dan Abbas. Dia kata, kemudian dia mai pula hadis, dia kata fir rukhsah fi zalik. Ni pula dia mai pula, dia kata boleh pula guna besi panas untuk nak berubat. Saya baca hadis dia saja, pasti dia ulang tu saja. Okey, hadis dia kata an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah minasyaukah. Dia kata hadis dia, dan diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan besi panas untuk nak berubat As'ad bin Zurarah. Tadi Nabi kata jangan guna, ni pula hadis kata Nabi guna benda tu nak berubat satu kawan yang bernama As'ad bin Zurarah. Dengan sebab As'ad kena penyakit, dia kata kelurutan di badannya. Perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab itu asyaukah. Syaukah ni satu makna dia duri. Syaukah makna dia duri. Mungkin dia kena paku karat ke apa ke semua, Nabi guna besi panas pipres di atas tempat yang dia kena tu. Ada satu lagi maksud kepada syaukah ni, ialah sakit tulang belakang, backbone, spine, spinal cord orang panggil. Sakit tulang belakang ni tuan, ramai orang kenal lah ni. Ramai orang kenal lah ni. Anak-anak kita ni hak duk nakai ni, duk naik motor, duk angkat tayar ni, depa jatuh. Lah ni umur dia 15, 16, 17. Jatuh motor, terguling-guling, bangkit, gabui-gabui pungkong, angkat motor, naik lagi. Bila dia nak main sakit, bila tuan-tuan? Dia main umur 40-an. Dia main 45 ke atas, dia main umur 50, kena. Tempat hak dia jatuh dulu ni, tempat sakit masa dia jatuh umur 16, umur 17 dulu ni, yang dia kata tak ada apa-apa tu, yang dia kata badan dia kebal ni, bila dia duk main umur 45 ke atas, dia main umur 50, dia tangkap tuan-tuan. Dia tangkap ni tulang belakang ni, bila dia kena tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni daripada tulang hak atas nak main tengkorak ni, sampailah kepada mangkuk yang orang duk panggil disc, slip disc tu. Sepanjang laluan tulang tu semua ada penyakit tu. Kalau kena tulang nombor berapa dia sakit macam mana, kena tang mana sakit macam mana, sampailah ke bawah ni, tulang kita, spinal cord kita turun pergi dalam satu disk tu, dalam satu Tuhan dia buat ni tuan-tuan, ya Allah. Engineering, kejuruteraan manusia ni, yang Tuhan buat manusia ni, dari segi engineering, dari segi kejuruteraan ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Dia ada nombor ni, tulang belakang kita ni dia ada nombor. Kalau kena nombor apa, nerve, urat saraf, kena tulang mana, dia jadi macam mana. Hak dia main kebah tangan kanan, dia main kebah tangan kiri, dia main kebah tangan dengan kaki kanan, macam-macam ni. Wiring yang ada dalam badan manusia ni, dia boleh short tang mana tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha berkuasa. Tuan-tuan, bila cek balik ni pasal apa kena macam ni, doktor kata hang biasa jatuh, hang biasa terempas tak? Dia kata tak. Dia kata tak, pasal dia umur 53, umur 55. Umur 16 dulu punya kejadian ni. Dulu dia tak sakit, dia sakit di umur 50 lebih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang dimaksudkan syaukah ni juga sakit tu. Sakit jenis macam tu, sakit tulang belakang. Nabi SAW pernah berubat sahabat yang sakit macam ni dengan menggunakan besi panas. Dia kata lagu tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubay dan Jabir dan Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah berubat dengan besi panas dan dalilnya menunjukkan atas harus berubat dengan cara itu, dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan kata hadisnya lagi, an Jabir bin Abdullah an Ubay bin Ka'b anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kawahu. Itu hadis dia.
Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubat Ubay dengan menggunakan besi panas kerana nak mengubati sakitnya. Jadi maksudnya boleh tak boleh berubat dengan benda panas ni? Boleh. Pasal Nabi biasa guna untuk berubat beberapa orang sahabat dia. Tapi bukan kata jenis pengubatan ini sesuai dengan semua orang. Ada penyakit yang tak sesuai ubat dengan besi panas. Maka Nabi pesan kepada Imran bin Husain, Buasir tak boleh pakai besi panas. Sama dengan sakit mata, pergi buah besi panas. Cantik. Cantik. Sakit mata, katrak. Oh, dia kata ni, depa duk abang ni ada salah satu cara berubat ni besi panas, duk umai besi panas kat mata kawan ni. Pergi terus. Jangan. Dia sesuai untuk sesetengah penyakit, tidak sesuai dengan sesetengah penyakit. So bawah tu dia kata masalah berubat dengan besi panas ni berlawanan hadisnya. Maksud berlawan apa dia? Ada hadis kata Nabi larang, ada hadis Nabi buat pengubatan macam tu. So cerita dia betul-betul apa? Di bawah tu dia nak abang kata tengok jenis penyakit. Satu. Yang kedua, jadikan itu pilihan last. Setelah tidak ada ubat lain dah, barulah boleh diguna cara pengubatan besi panas ni. Nah, lepas tu bab fil hijamah, wallahu alam, kita tunggu. Yang ni panjang ni, saya ingat dan baca, tak dan baca. Hijamah ni maksudnya bekam. Dia akan cerita kat kita tuan-tuan, cerita tentang apa, tajuk bekam ni, cerita dia panjang. Dia nanti habaq kat kita satu, bekam tu apa, dia akan cerita kat kita. InsyaAllah kita tengok di kuliah yang lain. Yang kedua, apa hukum bekam. Ada orang timbulkan persoalan, bekam ni Nabi biasa buat. Dia berkata, tapi adakah bekam ni boleh dibuat oleh orang yang tak sakit apa-apa? Ada orang tanya. Dia berkata tak semestinya benda Nabi buat itu sunnah, boleh dibuat oleh semua orang. Mungkin bekam ni orang yang ada sakit tertentu baru buat. Satu pendapat. Satu pendapat lagi kata dah, kita boleh buat anytime kerana dia adalah proses buang darah kotor daripada badan manusia. Kita akan tengok cerita sebenar dia, bekam ni apa cerita dia. Satu, alat nak guna untuk bekam. Zaman Nabi dia guna apa? Dia guna alat apa? Hari ini dia dah main moden dah. Dia dah tak pakai macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah cipta alat yang moden. Dia pergi bubuh, dia tembak dengan pistol, tuan-tuan. Bukan pistol polis, pistol depa lah. Tuk 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 tuk, dia tembak. Jadi berlubang kawasan tu. Lepas tu dia bubuh satu kap kaca tu, dia kunci. Bila dia kunci tu, dia tarik isi tempat tembak berlubang tadi, dia tarik. Dia tarik itu bukan tarik isi je, dia tarik darah keluar. Dia bubuh belakang ni macam siput paip, penuh hati belakang ni. Saya try sekali ya, saya try sekali. Tapi dia faham, dia kata bekam ni kalau kita badan kita sihat, kita buat bekam tak rasa apa. Kalau badan kita ada sakit, bila kita bekam, baru kita rasa different, rasa beza. Kalau sebelum tu kita selalu mengantuk. Nombor satu bila duduk dalam kuliah. Itu mau kena bekam. Itu mau kena bekam. Kan, dia jadi hayal. Dia tengok lampu atas siling pun dia nampak. Lampu satu color, dia nampak 5 color. Tu kena bekam tu. Kena bekam. Ataupun dia tengok saya, dia tengok sekali nampak tak pakai serban, dia tengok sekali nampak macam ada serban, dia tengok sekali, tu kena pergi bekam. Tak mengantuk ni, dia kena bekam. Ataupun orang yang dia rasa badan dia berat, dia rasa badan dia berat, bila dia bekam, dia rasa badan dia ringan, dia ada sakit. Maka bekam salah satu daripada cara untuk nak buang minyak hitam dia, buang bagi dia ringan badan. So dia akan cerita kat kita esok satu-satu. Kemudian dia akan habaq kat kita tempat mana yang Nabi bekam. Adakah bekam ni boleh dibuat di mana-mana anggota? Sebab lah ni geng ada buat bekam ni, dia balas semua tempat.
Kan dia tanya kita ada sakit tang mana, dia tanya. Kita kata saya alhamdulillah lah tak ada lah sakit apa tang mana pelik-pelik. Tak lah kok kaki ada duk kebas-kebas dak kalau pi mengaji masjid apa duk sila lah. Dia kira nak mengaji masjid saja contoh. Kan pi mengaji masjid kalau ustaz sampai pukul 9 lebih tak berhenti lagi hang kebas lah. Contoh dia tanya macam tu. Dia ni pun kata saya kalau sebelum pukul 9 okey, kalau lepas pukul 9 dia kebas. Tu kena bekam. Tu kena bekam. Jadi dia kata bekam ni tang mana? Nabi SAW dia bekam tang mana? Okey, kepala ke, badan ke, kaki, tangan ni semua boleh bekam ke tak ke? Nanti kita tengok dalam perbahasan dia. Kemudian dia kata hasil upah daripada bekam. Satu orang dia duk buat kerja ni bekam ni. Dia duk buat kerja bekam dan ada setengah dia kata ikut ikhlas lah. Bila dia kata ikut ikhlas, tengok kawan tu dia bekam sampai 15 spot atas belakang ni, bagi sampai 15, dia bagi kain pelikat yang selai. Ya dia ni kata aku main punya joh, dia bagi kain pelikat ada pun tak pakai, dia bagi kain pelikat lagi. Pi pula rumah sebelah lagi, dia bagi serban merah selai. Pi dia kata aku tak boleh main dah kat belah ni. Depa ni duk lepas kain pelikat dengan serban merah, kan? Okey. Pi satu tempat, dia habang terus. Dia kata satu mangkuk tu, satu point yang dia bekam tu, dia kata RM5. Okey. Kalau 10, RM50. Boleh tak boleh makan hasil tu? RM50. Satu orang dia bekam RM50. Satu kena malam ni 5 orang, RM250 satu malam. It's a good income. Dia kata ni nampak bagus. Macam ni tak jadi doktor tak apa dah, kerja duk bekam orang cukup. Satu malam 250, dia kira 30 hari, dia mula duk main otak duk kira, dia jadi kalkulator. Baik, persoalannya boleh tak boleh makan hasil bekam? Dan timai perbincangan esok ni. Dan timai kita nanti dengar. Nabi buat bekam, Nabi bagi tak duit dekat kawan yang bekam dia? Dia timai cerita ni esok. Baik. Kemudian bila masa yang bagus untuk bekam? Masa maksudnya satu, pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, itu satu maksud masa. Satu lagi maksudnya kalau hari bulan, sebulan ada 30 hari, berapa hari bulan yang elok bekam? Okey. Yang ketiga yang kata masa tu ialah apa lagi satu? Tangguh bulan depan lah kita cerita. Cerita biar habis tak payah baca lah kan. Dia masa tu pun sendiri dia ada cerita dia. Hari pun nak kena tengok juga. Monday, Tuesday, kira cara orang putih tengok Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dalam 7 hari ni, hari apa yang elok bekam? Okey. Lagi satu, yang kata elok tak elok hari bulan, hari masa tu, adakah atas pandai-pandai kawan yang bekam ataupun Nabi SAW yang habang? Nampak? Ataupun Nabi yang habang? Kita nanti tengok. Lepas dah kita tahu tu semua, baru bismillah pergi bekam. Jadi orang yang duk buat kerja bekam tak syok bila dengar macam ni. Pasal apa? Dia kata, oh duk main habang ini habis aku. Selama ni dia boleh duk bekam orang tiap-tiap hari. Selama ni tata lagu main duk habang, kata bukan semua hari, dia ada hari tertentu, dia ada masa tertentu. Nabi pula habang, bukan Ustaz Samsuri habang, Nabi habang. Dia kata payah aku kali ni. Nampak? Lepas tu dia buang angin kereta saya. Dia kata dia ini tabung pasyak dalam periuk nasi aku, dia kata. Kan? Jadi kita nanti tengok, dan adakah kalau dibuat pada hari-hari yang Nabi tak sebut menjadi salah? Adakah macam tu? Ataupun mengikut hari yang Nabi kata itu lebih baik, buat pada hari yang Nabi tak sebut itu tidak salah. Kita nanti tengok benda tu. Dan Nabi SAW bagi tahu pasal apa baik dan pasal apa tak baik. Nabi bagi tahu. Kalau Nabi kata jangan bekam, bocok satu maklumat yang akan datang, bocok satu. Nabi kata jangan bekam pada hari Rabu ataupun malam Rabu. Nabi kata. Kita nanti tengok hadis dia. Nabi kata jangan bekam pada hari Rabu dan malam Rabu, Nabi kata. Dan Nabi bagi tahu sebab apa yang tak boleh hari Rabu ataupun malam Rabu. Dan semua ni semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tekat tu dulu. Sementara nak mai kuliah nak mai, Rabu tak pergi bekam dulu. Hang dulu. Hal lain kita tengok hari apa insya-Allah. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa amilus solihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم.